lima ughliqal khatim lima sabaqa wa nasril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim walal washabi apa qadiri miqdar azim rabbi asir rabbi tatmin bil khair rabbi srali sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam lisani Allahumma nafa'na fi ulumid darain wala haula wala quwwata illa billahil azim wa nastaghfiru jalsa misla aluna salafna pada salihun Allah yudkhil niyatina fi niyatihi wa amalana fi amalihi wa qasidana qasidihim ala haziniyah wa kulli niyati salihati min hari dunya wal akhirah wa yarzuqna min lailatul qadar wa la yahrimana ajraha ala wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wal mursalin wa tabi'in. Al-Fatihah. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana doa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukur kita pada Allah masih diberi peluang kehidupan, mudah-mudahan dapatlah kita menambahkan lagi bekalan untuk kehidupan kita yang abadi nanti di hari akhirat. Sudah subuh pagi ini kita sambung pada muka surat 72 masih mengenai salah satu ekonomi Islam, yaitu pada bab Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang mati atau meneroka tanah-tanah terbiar yang belum ada pemiliknya mengikut hukum-hukumnya. Maka syarat-syarat untuk jadi peneroka mestilah mengikut aturan Islam sebagai orang Islam. Berkata Syekh Al-Zakasi, elok tempat yang bernama Muhassab, yaitu yang terkenal sekarang dengan nama Mu'abadah, dikira juga seperti Mina, yaitu lebih kurang 8 km daripada Mekah. Ini bermakna tanah ini kosong. Maka disebabkan ia berkait rapat dalam bab manasik, yaitu persoalan haji, bab ibadat haji. Kerana di situ orang haji ada bermabit, maknanya bermalam di situ, bermakna tidak boleh diterung ke tanah tersebut. Itu mengikut pandangan Syekh Zarbasi. Maknanya tempat-tempat yang ada kaitan untuk dibuat ibadat oleh orang-orang Islam, maka orang Islam tak boleh menerokanya. Apatah lagi orang kafir hari ini ambil tanah orang Islam. Mana ambil tanah orang Islam? Tu Masjidil Aqsa tu berapa banyak diteroka? Masya Allah. Maka itu tak boleh. Maka wajib kita melarangnya dan membantu mereka. Sekurang-kurangnya doakan. Masya Allah. Ya? Itu termasuklah orang kafir nak teroka tanah kita. Boleh? Tak boleh. Maka di situ wajib mempertahankan hak kita sehingga ke hujung nyawa, mati syahid. Apa tanah? Ya, Masya Allah, mati syahid tu. Kerana itu hak kita. Hak dia orang pun kita tak boleh ambil. Boleh teroka tanah dekat Amerika Syarikat tu? Boleh? Tak boleh. Itu hak dia, kecuali dia sudah merampas hak agama, menceroboh dan lain-lain lagi. Tapi kata Al-Waliul Iraq, kata Waliul Iraqi pula, itu bukan daripada ibadat haji. Dari itu barang siapa meneroka tanah di situ, maka tanah-tanah itu jadi hak miliknya.
Inilah pendapat yang tepat. Itu kalau nak ikut Imam Iraqi, bolehlah, pergilah 8 km daripada Mekah, terukalah kat sana ya. Masya Allah. Tapi kena minta jugalah grant, keizinan daripada pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi. Tak payah minta lah, lebih baik pergi kontar aja lah, senang banget ya, bagus ya. Itu sudah jadi masalah politik Saudi, Mesir, ya, jadi permasalahan hari ini. Ada pun tanah di negeri orang kafir, jika diteroka oleh orang kafir, jadilah tanah itu hak milik, sebab dia yang teroka di tanah yang sendiri. Orang Amerika, Masya Allah, teroka tanah di Amerika jadi hak dia, ya, Masya Allah. Negara Belanda, penduduknya meneroka tanah dia sendiri, maka jadi hak dia ya. Tapi datang ke Malaysia ni, Masya Allah, apa yang diteroka je? Ada yang ambil tanah? Tak ada. Dia ambil apa istilahnya, lada hitam. Sehingga kita pun subhanallah kekurangan lada hitam. Air sekali pakai masakan cukup rasa, Masya Allah ya. Tahu cukup rasa Maggi, Masya Allah, dah tak ada dah. Masya Allah, lada hitam, lada putih, semuanya dah diambil. Air sekali gunakan perisa ya. Ajinomoto, Masya Allah. Abang suka masakan Ajinomoto? Tak suka. Tom yum apa, makan sop lah apa, mesti letak Maggi cukup rasa. Masya Allah ya, betul-betul Ramadan. Tu supaya bagi rasa, nanti dah rasa sakit, tanggung lah. Masya Allah ya, darah tinggi. Sebab apa? Banyak makan Ajinomoto. Otak pun lembab, jadi lemah, malas, tak bersemangat. Masya Allah. Siapa yang ambil? Semua ni Belanda. Itu belum lagi Jepun, itu lagi belum Portugis. Masya Allah. Hari ini tak tahulah apa lagi yang dijajah. Itu hak orang kafir. Tetapi jika diteroka oleh orang Islam, maka tanah itu jadi hak miliknya lah. Kiranya tidak ada larangan daripada mereka. Itu kalau kita nak teroka tanah-tanah tempat-tempat orang kafir, boleh, dengan syarat mereka izinkan. Jadilah hak kita. Tapi kalau tak izinkan, baliklah ke Malaysia. Contoh. Seterusnya syarat kedua adalah tanah yang diteroka itu bebas, iaitu belum dimiliki oleh sesiapa, sama ada orang Muslim atau orang bukan Islam. Maka jika telah pernah dimiliki oleh orang, sekalipun sudah binasa, jadilah ia hak kepada pemiliknya yang asal, sama ada orang Islam atau orang kafir, sebab sudah ada tanda-tanda, ataupun memang sudah ada tanda seperti grant sementara, sudah ada resi pembayaran di pejabat tanah, maka di situ kita perlu mengembalikanlah, sia-sialah usaha kita walaupun sudah 2 tahun rupa-rupanya. Itu mengikut bagaimana pembayaran, papasan, ganti rugi. Di situ berlebih kurang atau berbincanglah dengan tuan tanah. Bagaimana contoh sekiranya tiada diketahui, maka hendaklah diselidiki. Jika terdapat bangunan berbentuk Islam, sama hukumnya macam hukum barang yang hilang lah, yaitu terpulang kepada tadbir pemerintah, sama ada disimpannya atau dipelihara saja begitu atau dijual, dan harganya disimpan atau diutangkan kepada Baitul Mal hingga datang tuannya menuntut. Sekiranya tidak ada, jadilah ia hak Baitul Mal. Maka Baitul Mal atau pemerintah, ini pemerintah yang adil, perlu mengisytiharkan,
banyak caranya di masjid-masjid melalui nazir pengerusi imam. Bahwasanya ada tanah sekian-sekian yang telah diusahakan, belum ada yang menuntutnya. Maka di situ terserahlah pemerintah untuk memberi tempoh yang munasabah, sekurang-kurangnya 3 tahun ke atas. Maka setelah tidak ada yang menuntutnya, diberi kepada Baitul Mal untuk menguruskan tanah tersebut. Tetapi jika satu hari datang yang menuntut, tapi perlu ada bukti, maka diberikan haknya itu. Pernah menjelaskan 1 inci 10 sen pun seseorang tak boleh ambil sewenang-wenangnya, sekiranya dia adalah pemilik asal. Ini senang-senang nak ambil, ya, bukan 10 sen, seekar, 10 ekar, ada macam-macam lagi hak orang. Sebab hak yang kita ambil ini, walaupun bahagia, kaya di dunia, seinci tanah kita ambil, nanti Allah suruh pikul di hari akhirat. Seinci itu Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh pikul daripada 7 petala bumi. Allah ukur, pikul lah. Masya Allah, asalnya seinci je bayar, sampai 7 petala bumi, macam mana? Berat, sanggup? Sanggup tak sanggup, pikul lah. Na'udzubillah. Demikianlah juga 10 sen. Allah timbang beratnya seperti 7 petala bumi juga 10 sen. 5 sen, 1 sen. Ini kalau lagi 1 juta, na'udzubillah. Ini wajib hukumnya dipulangkan. Dan seterusnya, sekiranya tidak ada, jadilah ia hak Baitul Mal. Subhanallah, dijadikan sebagai kemaslahatan, kebaikan untuk kebaikan bersama bagi semua, sama rata. Baik itu urusan Baitul Mal ini perlu mengurus untuk faedah bagi umat Islam. Dan jika berbentuk jahiliyah, bolehlah dimiliki dengan diteroka melalui tanda-tanda. Ya, kalau misalnya ada tanda yang menunjukkan bangunan berbentuk Islam, maka diurus oleh pemerintah sehinggalah tuan asal datang. Kalau tidak ada yang menuntut, bermakna Baitul Mal yang menguruskannya. Dan jika tanah yang terbiar itu tidak dituntut, tetapi ada tanda-tanda jahiliyah, maka pengurus ataupun pemerintah mengisytiharkan kepada sesiapa yang sudi untuk meneroka. Nah, kalau tak ada juga yang menerokanya, maka pemerintahlah yang mengurusnya. Orang yang meneroka tanah yang mati tidak boleh memiliki kawasan larangan tanah orang lain, kerana ia telah menjadi kepunyaan bagi orang itu. Yang dikatakan kawasan larangan itu ialah kawasan yang diperlukan oleh tuan tanah untuk mendapatkan hasil kebunnya. Umpama jalan, tempat orang berhenti, berunding dan bercakap-cakap, tempat meletak kereta, tempat membuang sampah dan lain-lainnya, seperti stor dan juga kandang binatang. Itu kawasan-kawasan larangannya. Seterusnya, jika seseorang telah mula masuk meneroka sebidang tanah mati dengan meletak tanda seperti menyacap pancang sebagai menandakan kawasan yang telah diterokanya, seekar, 2 ekar, maka diletaklah pancang.
disusun batu. Hari ini sebagai batu sempadan. Setiap kawasan, keluasan tanah-tanah di negara kita ni ada batu sempadan sebagai rujukan oleh Juruko. Mesti ada. Masya Allah, ada batu dia, cari ya. Semua kebun-kebun lada-lada mengikut ukuran masing-masing lah. Kalau seka mudah, kemudian nak difaraikan pun perlukan Juruko untuk mengukurnya. Cara mereka mengukurnya, dicari terlebih dahulu batu sepadan. Nanti jadi mudah untuk 1 ekar dibahagi-bahagi mengikut ahli waris. Kalau ada 5 orang, 5 orang lah bagi sama rata, ataupun mengikut faraid dan sebagainya ya. Itu urusan Juruko. Atau membuat batas-batas daripada tanah, atau membuat parit, maka terhaklah seperti pagar, parit, itu semuanya menunjukkan kawasan-kawasan yang telah diteroka. Bila ada sifat-sifat perkara-perkara tadi, jadi terhaklah ya tanah itu. Jadi tertegahlah orang lain daripada menerokanya atas tanah itu, sebab telah diberi tanda. Tetapi jika diteroka juga oleh orang lain, jadilah tanah itu haknya pula. Tetapi perbuatannya itu berdosa lah. Hukumnya sama macam hukum membeli barang yang telah ditawar oleh orang lain. Seperti kita ni dah ambil ikan untuk kita beli, orang lain ambil ikan kita, boleh? Tak boleh. Kecuali kita retor. Tapi biasanya mana boleh? Ini dah aku ambil, aku ambil lah ikan yang lain. So, tinggal 4 ekor aja berebut-rebut, boleh? Dan kakak tersebut beri harga yang lebih tinggi. Harga asal sekilo RM10, ada letak RM15. Orang yang jual pula ambil jualan yang kakak tak beli itu. Masya Allah ya. Kita patut boikot kedai tersebut. Sebab apa? Kerana fikir untung yang banyak. Tak boleh. Pokoknya kedua-dua pihak tu berdosa. Untuk kita mengelakkan dosa, nasihatilah mereka. Tak boleh. Demikianlah juga hukumnya. Kita dah teroka, orang lain ambil. Hari ini mana kira. Sebab apa? Dia kira untuk keuntungan masa depan. Sebab apa? Dia nampak tanah tersebut bernilai tinggi. Aku tak kira nak ambil juga dengan berbagai-bagai cara. Inilah sifat yang ada pada manusia yang dinyatakan oleh Hujatul Islam Imam Ghazali. Manusia ada 3 sifat. 3 sifat ini kalau misalnya kita tidak kikis dalam bulan Ramadan, dia jadi celaka kepada dirinya. Dan bila sudah celaka kepada dirinya, dia akan mencelakakan orang. Pertama, sifat bahimah, sifat binatang. Selagi kita ni tak buang sifat binatang, maka kita akan membinatangkan orang lah. Betul? Anak pun kita binatangkan. Mana jadi apa ni Mat? Nak jadi binatang ke? Masya Allah. Pernah dengar kata-kata mak lebih patut jadi haiwan daripada jadi manusia. Itu kata-kata siapa Bang Haus? Kasih selamat. Sebab apa? Mengatakan mak mertuanya sebagai haiwan. Betul? Sebab apa? Sebab dia
senanglah, Masya Allah, ibu mertuaku. Kerana dia menyatakan Sabariah telah mati. Mana kuburnya? Masya Allah. Lalu ditunjukin, Cik, ini kubur bapak saya. Masa orang belum lagi mati dah letak, senang-senang aja kubur. Itu haiwan lu, Masya Allah. Bersifat haiwan. Yang kedua, sifat sabariyah, puas. Ini jenis-jenis orang yang ada seperti ini, dia tak ambil kira. Yang ketiga, sifat syaitan. Inilah bulan Ramadan yang seharusnya kita buang untuk kita masukkan sifat yang terbaik, untuk kita jadi manusia yang bahagia. Elan sikitlah. Yaitu sifat rububiyah. Apa makna sifat rububiyah ni? Supaya diri kita ini diatur oleh Allah, Tuhan yang mengatur. Rabbi. Bagaimana caranya? Dengan menyinari hati kita dengan Al-Quran. Bukan sekadar dibaca, maka perlu diamalkan. Dalam Al-Quran itu penuh dengan sumber ilmu. Semuanya ada. Itu cari sendirilah. Seterusnya lagi, orang yang menurunkan tanah yang mati tidak boleh memiliki kawasan larangan tanah orang lain, kerana dia sudah jadi kepunyaan bagi orang itu. Yang dikatakan kawasan larangan itu ialah kawasan yang diperlukan oleh tuan tanah untuk mendapatkan hasil kebunnya, umpama jalan, tempat orang berhenti dan sebagainya lah. Dan seterusnya, perbuatan meletak tanda itu sebagai makna bawah sekali, sebagai makna menengah kawasan larangan orang lain daripada mengambil tempat itu. Tetapi kalau ulama sangat tidak dikerjakan dengan tiada uzur, maka pihak pemerintah boleh memberi amaran supaya ia mengerjakan terus atau meninggalkan terus, memberhentikan usahanya itu. Diberi dua pilihan. Sekiranya ia minta tangguh dengan sebab ada keuzuran, bolehlah ditangguhnya dalam masa yang munasabah dalam pandangan pemerintah. Maka jika sudah sampai tempohnya tidak dikerjakan juga, hilanglah haknya atas tanah itu. Maka syarat untuk tempoh itu melalui keuzuran yang diminta oleh peneroka, seperti mana yang saya jelaskan, sekurang-kurangnya 3 tahun. Setelah dalam masa 3 tahun diberi peluang untuk peneroka itu yang ada keuzuran, tidak kira lah apa jenis keuzuran ataupun apa jenis masalah, pemerintah beri peluang 3 tahun itu untuk peneroka menyelesaikan masalah itu. Setelah 3 tahun, maka pemerintah akan menghantar berbagai cara lah, surat, memo, sudah tempoh 3 tahun tuan, bagaimana mengenai kebun yang tuan telah usahakan dulu, masih berminat ataupun tidak. Tolong pilih antara 2 dan kembalikan surat ini ke pejabat tanah yang berdekatan. Kalau peneroka itu rupa-rupanya telah kembali
ke tanah. Masya Allah, tak ada maklumat barisnya lah. Berminat ataupun tidak. Kemudian hantar surat, rupa-rupanya rumah tak ada. Alamat surat menyurat tidak diketahui. Akhirnya benar, rupanya dia sudah berpindah, ya? Berpindah ke tempat lain atau ke tempat abadi. Tempat abadi mana ada alamat surat menyurat? Bang ada? Tempat abadi mana ada? Masya Allah. Bang Nazrin kalau pindah ke tempat abadi ada orang hantar surat? Surat utang ke, surat bank ke, bil api ke, bil air ada sampai ke? Mana ada sampai? Tak sampai. Maka itu pandai-pandai lah urusan pejabat tanah, ya, berminat ataupun tidak. Itu kita hantarlah. Itu dalam masa 3 tahun. Bermakna di sini, jika sudah sampai tempohnya tidak dikerjakan juga, hilanglah haknya atas tanah itu. Seterusnya perhatian pemerintah, raja ataupun presidennya atau pemangku keduanya ataupun wakil-wakilnya lah harus memperuntukkan sebahagian daripada tanah mati. Zaman sekarang dipanggil reserve. Mengenai reserve Melayu hari ini berapakah keluasannya? Itu tanya di orang lah, saya mana tahu. Saya bukan ahli politik, ya. Itu tanyalah orang-orang yang politik. Mengenai hukum reserve-reserve tanah-tanah Melayu, reserve-reserve kanan kiri jalan-jalan, mengenai hukum membina bodok-bodok kecil untuk jualan bazar Ramadan depan rumah aja, ataupun jual ikan, jual kue, air tebu, air renas, ada macam-macam jenis air, ya. Hari ini cendolnya, apa hukumnya? Untuk menghilangkan sewa, kadang-kadang dah 10 tahun, Masya Allah duduk kat situ, ya bang, jual nasi kukus lagi, beratur-atur, Masya Allah. Kat sini ada tak bang? Tak ada. Ayah jual teka tu malam-malam tu, Masya Allah, jual surat khabar tu. Itu tanah reserve kan? Tanah reserve. Masa kalau boleh nak jual juga dekat tengah jalan, lagi senang orang berhenti. Itu tanya hukum lah. Saya tak tahu lah, ya? Orang raya pakar. Saya bukan pakar. Di situ boleh tanya siapa? Minta izin lah. Ada minta izin dengan pihak JKR. Jalan raya ni milik JKR kan? Ada minta izin. Nanti beli surat khabar tu tanya, pakcik ni jual surat khabar kat tepi jalan ni reserve jalan ni. Kalau dilanggar dapat insurans tak? Ini termasuk dalam ni. Masya Allah, ya. Hukumnya apa ni pakcik? Kalau haram, saya pun kira haram juga lah beli surat khabar. Surat khabar tak haram, tapi caranya jual beli itu, itu tak tahulah. Saya pun tak boleh nak bagi hukum, ya. Tanya pakcik tu lah yang jual. Habis nak sewa kat mana? Takkan jual surat khabar pun nak sewa kedai jual sewa pun 1,500. Jual surat khabar berapa sen aja dapat Bang Nazrin? Tanya pakcik tu. Jual ke orang pun tak berapa beli. Pakcik tu yang tak ada gigi pun tak selera nak makan burger. Ada contoh. Bazar Ramadan, Masya Allah, nak sewa kat mana? Ya, itu pun alhamdulillah lah bagi dekat JKK. Satu petak RM4. Ya. Tapi kalau misalnya kekal kat situ dah 5 tahun kat situ, itu Allah alam lah. Itu mengenai reserve. Kemudian seterusnya untuk makanan. Ini mengenai peruntukan. Kemudian mengenai peruntukan itu reserve ini mesti. Kemudian mengenai keizinan ini pula, lebih-lebih lagi pada akhir zaman kebanyakan para ulama mengenai peneroka tanah dengan syarat-syarat yang tertentu perlu minta izin mengikut pendapat yang banyak kepada pemerintah.
setelah diterokannya untuk mendapatkan grant bagi kemudahan di belakang hari. Ini di sisi Imam Hanafi juga untuk memberi hak grant. Di sisi Imam Hambali, di sisi Imam Malik, kalau mengusahakan atau meneroka tanah itu berhampiran, kawasan-kawasan kampung, bandar, dekat dengan urusan-urusan di pejabat tanah, wajib minta izin terlebih dahulu lagi bagus, supaya memudahkan untuk urusan seterusnya mengenai pemberian grant. Dan ada kata ulu kampung, ulu bendol, ulu jendol, UK, bukannya United Kingdom Pak, mana ulu Kelantan. Macam mana contoh ulu Kelantan? Jeli, Datau Panjang, Gerik, Manik Urai. Itu jauh, Masya Allah Manik Urai. Abang pernah pergi Manik Urai? Tsunami hari itu pun tak pergi. Hulurkan bantuan. Masya Allah pergi sana masih susah. 1967, itu adalah kau kerabat saya lah juga terus ke tanah di kalangan datuk-datuknya. Ada yang dapat sampai 30 ekar, 50 ekar terus ke. Tapi jauh, jauh daripada kampung orang. Kurang-kurangnya nak minum kedai kopi 5 kilometer. Masya Allah, setengah jam ke lebih kurang. Itu pun kalau ada kedai kopi lah. Tak ada bawa air kopi sendiri. Kemudian memberi keuntungan kepada anak cucunya. Jadi setiap seorang kadang-kadang dapat 16 ekar, 12 ekar. Tapi semuanya kebun ketah, jauh daripada orang. Dan tanahnya sekarang nilai tahun 2017 RM10.000. Ada siapa yang nak beli? Bolehlah beli. Masya Allah, ya. Ini untuk generasi anak cucu kita yang duduk kat bandar ni. Masya Allah, ya. Rumah Selamarku itu pun RM250.000. Hanya beli RM10.000. Tapi syaratnya mesti kelahiran Kelantan. Kita bukan orang Kelantan, Ustaz. Cari orang Kelantan, Kuala Kerai, Manik Urai, ya. Itu memang ada potensi untuk syarat membeli tanah-tanah di Kelantan, ya. Soal hutan paham apa tak nak teroga? Seorang nak teroga, bila masalah tak balik jawabnya, ya. Masalah ditangkap oleh orang asli ke, ya, orang apa ke, tak tahu. Baik, sekarang kita tengok apa yang perlu diperuntukkan oleh pemerintah hari. Dipanggil reserve. Reserve ni maknanya tanah-tanah lebihan, tepi-tepi jalan raya, ataupun disebut hari ini tanah-tanah hutan-hutan simpanan untuk orang Melayu. Sebagai tujuannya untuk memberi makanan kuda perang. Kuda perang. Hari ini kita dalam berperang tak gunakan kuda. Kita semuanya gunakan kenderaan ataupun kuda besi lah. Itu mesti ada lah tempat-tempat untuk meletakkan kereta kapal, lori-lori tentera. Lagi apa? Senapang-senapang, senjata-senjata. Itu memerlukan tanah yang luas. Seterusnya binatang-binatang kepunyaan pai. Pai ini maknanya harta rampasan perang.
Tapi tentera yang menyerangnya itu dalam operasi peperangan tidak jadi perang. Mereka semuanya lari. Tak ada seorang pun yang terbunuh. Itu disebut pai. Harta yang diambil tanpa peperangan. Kalau perang dulu, setelah menang, barulah disebut harta ghanimah, harta rampasan. Nah, itu semuanya nak letak ke mana? Hamba-hambanya yang tertawan, kemudian tentera-tentera perang kita tawan, kereta kapal milik Perancis kita tawan, kapal terbang Saudi tak guna punya negara, putuskan hubungan dengan kota, kita pun ambil. Masya Allah macam-macam kita nak letak ke mana? Itu perlu ada tempat-tempat tersebut. Masya Allah. Nak letak tepi-tepi mesin Proton ni, tak jadi. Masya Allah nanti ada lah peminat-peminat besi buruk di kopak satu-satu. Masya Allah kereta kebal Perancis Masya Allah terbaru 2016 kita dapat merampasnya. Masya Allah, malah boleh digunakan lagi selama 40 tahun ke depan. Masya Allah, simpan lah elok-elok contoh, kalau misalnya kau nak juga bayar 2.8 USD pound sterling. Kan duit. Masya Allah, kalau nak kau juga siap penghantaran. Masya Allah itu contoh. Seterusnya binatang-binatang kepunyaan zakat. Binatang-binatang kepunyaan zakat. Belenggu 40 ekor. Masya Allah, seekor pun tak mau keluarkan zakatnya. Masya Allah itu yang ada. Masya Allah, orang ada ambil ekornya, nak buat sop ekor. Masya Allah, tak keluarkan zakat. Boleh rampas. Masya Allah. Tapi tak rampas lah 40 ekor tu semua. Rampas ambil satu aja. Ini Pak Dola, yang sana Pak Ahmad, sana Pak Ismail lah, semuanya kaum kerabat tak nak keluarkan zakat. Ambil. Masya Allah, itu nak simpan kat mana? Tanah tak ada. Diperlukan tanah rizab. Dan binatang-binatang yang lemah hendak pergi makan di tempat-tempat yang jauh, dan harus pula lah pemerintah membatalkan rizab jika ada maslahat lain. Tetapi tidak harus ia memperuntukkan tanah seperti itu bagi dirinya, atau pergunaan binatang, atau masukkan binatang-binatang ke dalam tempat yang dirizabkan bagi orang ramai. Kerana pemerintah itu orang yang kuat, ada kuasa membeli atau sebagainya, tidak lemah seperti mana orang ramai. Seterusnya, orang yang menukar tanah mati untuk dusun atau rumah kediaman. Tiba-tiba ia terjumpa bahan galian logam yang lahir di atas muka bumi ini. Ada persoalannya banyaklah. Dalam persoalan, seseorang menaruh ke tanah dan di dalamnya menemui harta rikas. Rikas ini harta karun. Tidak semestinya harta karun, apa saja yang ditemui di dalam tanah. Di negara kita ini telah ditentukan hukum-hukum yang tertentu mengenai penemuan sesuatu yang berharga di dalam tanah. Sama ada tanah tersebut sudah jadi milik kita, apatah lagi tanah yang belum dimiliki tapi kita terokai. Tanyalah pada pejabat tanah, 10 meter ke bawah milik kita, lebih daripada itu milik pemerintah. Agaknya lah, itu saya bagi contoh. Berapa kaki dalam milik kita? 7 kaki ke Bang Aus?
Tujuh kaki ke bawah tu milik kita. Ya. Ya. Itu kubur sudah. Tujuh kaki dalam. Insyaallah. Tanah bawah milik kita ni berapa kaki Bang Nasrin? 7 kaki. Selebihnya milik pemerintah. Ya, tak tahulah. Ya, 7 kaki ke 10 kaki ke 30 kaki. Tapi kalau misalnya air tak ada, berapa dalam milik air yang boleh kita ambil? 30 kaki, 50 kaki. Lebih daripada itu, kalau misalnya kita pam air gunakan mesin-mesin tertentu, 30 kaki tak keluar air, kita pam lagi. Gunakan alat-alat yang tertentu. Tidak keluar air, tapi keluar yang hitam pula. Tengok-tengok minyak hitam. Masya Allah, ya tutup zinc semua. Masya Allah, diam-diam sudah lama. Masya Allah, setelah hitam pula jernih. Rupa-rupanya petrol. Boleh habis Masya Allah, tak payah jual RM1.98, tak payah. RM1.90 pun orang ramai dah datang. Tapi diam-diamlah jual waktu malam aja. Terutama kepada kaum kerabat dulu. Masya Allah, ya. Jangan buat stesen minyak tak jadi. Itu perlu lesen. Diam-diam sudah lah. Masya Allah, ya. Diam-diam sudah. Jangan umumkan kepada ahli masjid. Nanti ada yang dengki. Tak besar-besar abang kena tangkap. Diam-diam sudah lah. Masya Allah. Gunakan untuk diri sendiri, private only. Sudahlah. Masya Allah, diam-diam ya. Diamnya sampai bila Ustaz? Sampai kita tak ada lah. Lebih kurang. Macam mana contoh-contoh di sini? Apa hukumnya? Terjumpa bahan galian seperti logam yang lahir di atas muka bumi seperti belerang. Belerang. Belerang ni merupakan air yang mengalir. Jika biku jadi belerang, warnanya putih, kekuningan, keruh dan merah. Ini belerang. Masya Allah, boleh digunakan. Jadi biji hitam, arang, seterusnya minyak hitam. Minyak hitam ini digunakan untuk pembinaan jalan raya, disebut tar. Nauzubillah. Nanti dalam rangka pakaian untuk calon-calon, dalam rangka pakaiannya daripada tar. Kalau sejuk pun tak larat nak angkat, berat pakaian daripada tar. Tak percaya untuk hari raya ni, cubalah ambil tar-tar yang buruk-buruk tu, cipta buat pakaian. Istimewa. Jalan pun seperti Robocop. Masya Allah. Nauzubillah, apatah lagi tar yang masih panas dipakaikan kepada calon-calon neraka yang duduk di dalam neraka ni. Nauzubillah. Seterusnya ditimbus untuk buat jalan. Asal mulanya banyaknya daripada tasik. Tar yang terbaik setengah pendapat berasal daripada Trinidad Tobago. Itu di Afrika lah. Seterusnya batu, ubat bedil. Ubat bedil. Dia banyak di negeri Cina. Kemudian di Yaman disebut sebagai momi. Ubat bagi bedil. Peluru lah, senang cerita. Dia asal usul pun daripada belerang juga. Kemudian asal usul peluru
Logam-logam tersebut di Yaman disebut sebagai mumi. Banyaknya berlubang-lubang. Itu asal usul bukannya peluru. Kita tengok peluru kapur. Kenapa? Untuk berburu yang panjang tu. Setelah ditembak kan keluar serbuk-serbuk tu, ambil serbuk tu bagi, bawa ke Yaman. Disebut sebagai mumi. Kemudian bila dicampak ke dalam laut, maka setelah sekian lama jadilah ambar. Ambar ada minyak ambar. Kalau dulu saya di pondok, dia merupakan sesuatu yang beku. Tak payah jadikan minyak wangi, simpan, gosok-gosok dekat baju, jadi wangi. Ambar yang merupakan satu perubatan yang penting dalam asas perubatan Islam, disebut ambar. Dan ambar ini ada satu jenis lagi, datangnya daripada tulang orang yang meninggal, juga boleh menghasilkan ambar. Tapi dalam Islam hukumnya haram. Batu lesung itu pun antara asas-asasnya, sebagian daripada apa istilahnya, salah satu atau sebahagian untuk menjadikan batu lesung pun satu bahan-bahannya daripada ambar. Kemudian batu lesung yang termahal. Bila termahal bermakna ia terbaik di dunia. Madain Habsah. Yang kita beli itu tak tahulah madain mana. Lesung, batu lesung. Dan juga dikira mahal jugalah bila seseorang dapat isteri yang ada lesung pipit. Itu pun mahal juga ya. Lelaki ada lesung pipit, handsome, betul tak bang? Walaupun hitam tapi menawan, hitam manis, ada lesungnya. Masya Allah, tanpa batu lesung, Masya Allah ya, hidup bagaikan apa? Tak tahulah ya. Tak ada pedas. Masya Allah, sambal belacan tak ada, bumbu tak ada, macam-macam lagi lah. Semuanya memerlukan batu lesung. Seterusnya lagi batu semen. Batu semen itu semuanya adalah asal usulnya. Dan lain-lain atau logam yang batin seperti emas, perak, timah, besi dan sebagainya. Jadilah batin logam itu miliknya dengan diteroka itu. Melainkan jika telah diketahui bahan-bahan yang lain itu lebih dahulu, sebelum diteroka, ketika itu jadi hak memiliki logam yang batin saja, tidak yang lahir. Ada pun yang lahir seperti mana tadi, belerang, minyak hitam. Kalau misalnya sebelum diteroka dia sudah tahu benda-benda itu ada, itu jadi hak pemerintah. Tapi kalau misalnya sebelum diteroka, tadi ya terbalik. Kalau saya ulang balik, kalau yang lahir itu sudah diketahui sebelum diteroka tanah tersebut, dia dah tahu, maka bahan-bahan yang lahir itu jadi pemilik pemerintah, dan dia hanya dapat memiliki yang batin saja. Ini asal hukum. Mungkin dalam undang-undang tanah ada memperuntukkan lain daripada itu. Jika ada, kenalah dituruti peruntukan itu, kerana pemerintah atau perlembagaan ada hak membuat peruntukan bagi masyarakat orang ramai. Selebihnya tanyalah, anda kata terjumpa. Kemudian masalah batin, tadi kalau jumpa harta karun, emas, perak,
Itu semuanya dalam senarai zakat disebut harta rikas. Kalau sudah sampai nisabnya kadar mengikut kadar simpanan emas, wajib keluarkan zakat. Bermakna itu jadi hak kita lah. Jadi hak kita ya. Jadi hak kita. Tak payah nak umumkan kepada orang ramai. Itu ada hukum-hukum dalam Islam. Sudah bersekat kat sini. Adapun air yang telah dipunyai oleh sesiapa dalam bahasa Arab disebut al-mubahah, atau disebut air di tempat yang terbuka, seperti air sungai, mata air yang keluar daripada celah-celah bukit dan gunung dan sebagainya. Itu ialah jadi hak bersama lah antara manusia. Walaupun air terjun itu berada di dalam kawasan yang diteroganya. Dia ambil bahagian bawah, Pak Cidola ambil bahagian atas. Pak Cidola pun umurnya dah hampir 70. Masya Allah. Kemudian ambil air terjun di bahagian atas tu pula perlu melalui kawasannya. Masuk saja, keluar masuk bayar RM4. Aduh, Masya Allah. Ya? Tanpa air di atas, dapatkah air di bawah? Cuba fikir. Kalau macam itu Pak Cidola, Masya Allah, sekat aja lah. Sekat sikit. Ya? Kalau misalnya Pak Cik Ahmad nak air banyak, buka kunci air. Siapa ada kunci kat situ? Boleh? Nah, aku lalu tempat kau nak naik air terjun yang ke atas tu kena bayar RM4. Boleh. Nanti aku sekat dah air ke atas tu. Kau nak berapa banyak ya? Masya Allah. Kemudian kau pula buat bisnes pula. Buat bisnes air tak dalam botol, air mineral daripada air terjun Bukit Gambang. Bukit Gambang kat mana? Tak tahulah, cari sendirilah, hantam aja lah. Masya Allah ya. Kalau macam itu Masya Allah boleh. Kemudian Pakcik Mahir pula Masya Allah ya. Air itu dekat tingkat atas sekali pula air terjun. Air terjun ni kan ada tangga-tangga dia. Aduh, jadi masalah. Itu hak bersama lah. Kongsi lah apa. Salah je. Sebab ingat, pada rumput kayu bakar, kayu bakar tak boleh lah ya. Masya Allah. Itu pun kita kena tebang dulu. Tapi yang di bawah-bawahnya tu ranting-ranting kau boleh ambil. Lagi satu pada rumput. Pada rumput bahan-bahan untuk bakar dan air ni milik bersama. Tak boleh disekat ataupun dijadikan jual beli atau dimiliki sendiri. Dan sebagainya itu ialah hak bersama antara manusia. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu syuraka fi salasah. Manusia itu berkongsi pada 3 perkara. Filma pada air, wal qalaq pada rumput, wanar bukan api. Maknanya bahan-bahan bakar, kayu, perca-perca, kertas, bahan-bahan bakar. Masya Allah, untuk kegunaan bakar sampah, bakar rumput-rumput kering, untuk menyuburkan tanah-tanah, tukul-tukul kayu, dan sebagainya. Itu perlu kongsi bersama. Maka tidaklah harus haram seseorang pun boleh. Tidaklah harus maknanya haram seorang yang menyekat orang lain menggunakan, sekalipun pemerintah, ia tidak berhak menentukan seseorang, tidak yang lain. Adapun air atau daripada perigi atau kolam tanah orang, masing-masing itu adalah haknya. Atau kalau perigi itu dah milik dia, maka tak bolehlah orang lain ambil sebenarnya. Minta izin dululah. Nak berapa tiba ya? Masya Allah. Kalau misalnya digunakan ambil cas perkhidmatan,
timba pun aku sediakan, tali pun aku sediakan. Itu patut-patut lah, ya. Aku tak jual air, perkhidmatan saja. Contohlah kolam, di situ dia ada ikan. Boleh lah, masya Allah, ya. Sebagai jas perkhidmatan, 1 jam RM10, 2 jam RM15, contoh, masya Allah, ya. Tapi perkhidmatannya baguslah. Ini sikat ikan sepat, nak kaya cepat ikan bilis, masya Allah, ya. Mata kail ni besar ibu jari, bang. Ikan bilis makan dia. Tak patut lah. Kalau misalnya 2 jam RM3, itu patut letak ikan bilis. Ada dapat, masya Allah, ya. Patut-patut lah letak ikan dan sebagainya. Kolam renang, itu boleh lah, cas, ya, masya Allah. Kerana sunnah Nabi. Apa hikmah Rasulullah suruh berenang? Untuk memanjangkan nafas kita. Lagi pula dapat mengelakkan asma. Bila panjang nafas, jadi senang kita baca Al-Quran. Masing-masing itu adalah haknya. Dan juga air pahit yang disediakan oleh kerajaan adalah hak kerajaan bagi kebaikan maslahat orang ramai. Mengenai hibah, kita jumpa lah nanti selepas raya, insyaAllah, ya. Jadi persoalannya banyak. Mengenai hibah adalah salah satu juga ekonomi Islam dan hampir-hampir dilupakan oleh orang Islam, kerana ia merupakan satu ilmu yang telah lama basi, ya. Kira luput ditinggal zaman. Cuma baru-baru ini sajalah mula diwar-warkan. Hibah melalui wakaf, selamat, ya. Selatukah hibah itu? Jumpa nanti selepas raya, ya. Setelah kita sambut raya dengan meriah, radio, TV, dah mula kemeriahannya, ya, dengan hiburan-hiburan yang tertentu, ya. Sucikan hatimu dengan Syawal yang tak lama lagi, insya-Allah, ya. Ramadan belum habis, sucikan hatimu. Seterusnya Syawal dah nak tiba. Bapa nak sucikan hatimu, hiburkan hatimu lah, tukar. Betul tak, ya? Masya Allah, macam-macam lah. Tu. Terima kasih dengan tabung yang ada di situ bagi menjayakan, ya, surau yang masih tampak, asrama, ya, belum ada lagi tingkap dan lain-lain lagi lah. Maka dia alu-alukan lah ziarah Syawal di madrasah saya, lihat apa yang kurang. Yang lebih-lebih itu ada di kalangan kita tu, bolehlah hantar, ya. Ketupat yang masih ada. Masa zaman yang lebih ketupat, apa lebihan ketupat? Daun apa itu melampau lah, daun-daunnya pula dihantar ke madrasah saya, ya. Itu namanya apa? Lebihan Bang Aus? Sampah. Bertambah-tambah menyampah lah saya jawabnya, ya. Masya Allah, yang baik daripada Allah. Kekurangan daripada saya, maaf saya batin. Selama saya berkuliah di sini, Gurawan, ada kekurangan, terkasar bahasa, ya, maaf saya batin. Rabbana azina naskura nikmatika allati an'amta wa ala walidina wa muslimin sallallahu alaihi wa sallam. Wa li zurriyyatina min ba'dina wa li ummatina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa nas'aluka nar fa'fu anna anta
fil qabri karim tuhibbu anna wa walidina rasulana samad uli akhya min wal abad warzuqna min lailatul qadar wa la yahrimuna ajruha di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong lipat Pak. Lipat. Pak lipat.